Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada sesi kali ini dalam sesi perkongsian ilmu bersama dengan Syikir tentang perancangan harta dan pengurusan pusaka. InsyaAllah pada siri kali ini Syikir akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua 3 sebab kenapa kita perlu menguruskan pusaka dengan segera selepas daripada kematian pemilik harta. Hari ini kita tahu bahawa ada lebih daripada 70 bilion pusaka yang beku dan 90% daripadanya adalah hak milik orang Islam. Kenapa perkara ini berlaku? Salah satu puncanya adalah kerana kelewatan waris dalam menguruskan pusaka si mati. Jadi, untuk sesi kali ini, Syikir akan kongsikan 3 sebab kenapa sebenarnya waris-waris perlu menyegerakan urusan pusaka si mati. Yang pertama adalah kerana, tahukah tuan-tuan dan puan-puan semua bahawa nilaian pusaka si mati akan dikira berdasarkan kepada tahun semasa pusaka itu diuruskan. Jadi, contohlah seandainya Tuan Daniel meninggal pada tahun 2000 tetapi waris-waris Tuan Daniel cuma menguruskan pusaka Tuan Daniel ketika tahun 2010. Contohnya, jika nilai harta yang ditinggalkan oleh Tuan Daniel pada tahun 2000 bernilai 1 juta, kemungkinan besar 10 tahun selepas itu, jumlah nilaian harta telah meningkat kepada 1.5 juta. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa waris-waris perlu menguruskan pusaka si mati dengan segera. Yang kedua adalah kerana kita nak mengelakkan daripada waris-waris termakan hak orang lain atau terduduk di atas bahagian farid orang lain. Kenapa? Kerana tahukah kita bahawa selepas sahaja berlaku kematian, apa sahaja harta yang ditinggalkan si mati telah pun bertukar menjadi pusaka. Jadi apabila kita berbicara tentang pusaka, kita tahu bahawa pusaka itu ada hak waris-waris faraid yang berhak. Sekiranya kita terlewat menguruskan pusaka si mati, kemungkinan besar ada di antara waris yang tak sedar. Contohnya, Tuan Daniel tadi meninggal ada isteri dan anak-anak dan juga ibu ayah. Akibat daripada kelengahan isteri Tuan Daniel dan anak-anak menguruskan pusaka Tuan Daniel, mereka terus tinggal di rumah pusaka yang dimiliki oleh Tuan Daniel ketika hidup tanpa meminta kebenaran daripada ibu dan ayah Tuan Daniel. Jadi ini kemungkinan besar sekiranya ibu dan ayah Tuan Daniel tidak meredai perbuatan menantu dan cucu-cucunya, jadi mereka telah pun duduk di atas hak orang lain. Jadi ini antara perkara yang kita perlu sedar bahawa uruskan pusaka si mati ini perlu disegerakan selepas kematian si mati. Yang ketiga, kenapa kita sibuk-sibuk nak uruskan pusaka si mati ini dengan segera? Kerana kita takut-takut dalam pada kita berlengah menguruskan pusaka si mati tadi, kemungkinan akan berlaku kematian pula kepada waris yang lain. Saya ambil lagi contoh Tuan Daniel tadi. Contohlah Tuan Daniel ini tadi meninggalkan isteri, anak-anak dan juga ibu ayah. Dalam tempoh 2000 ke tahun 2010 itu, tiba-tibalah ditakdirkan tahun 2005, ayah Tuan Daniel meninggal dunia. Dan Tuan Daniel ada 9 orang adik-beradik. Jadi pada asalnya tadi, waris cuma ibu, ayah, anak-anak dan juga isteri. Tiba-tiba berlaku kematian kepada ayah, tambah lagi 9 adik-beradik Tuan Daniel. Jadi dah semakin ramai. Seperti mana kita tahu bahawa nak berbicara dengan mungkin 5 orang waris pun dah menjadi sukar, apatah lagi 5 tambah 9 dah jadi 14 orang. Jadi kat sinilah yang kita kena ambil tahu bahawa salah satu sebab kenapa kita perlu uruskan pusaka dengan segera ini adalah kerana untuk mengelakkan berlakunya pertambahan bilangan waris dan juga kita tak nak
apabila di saat kita menguruskan pusaka si mati tadi, tiba-tiba ada pula berlaku kematian berlapis. Jadi apabila berlaku kematian berlapis, bilangan waris bertambah, maka proses urus pusaka ini akan menjadi semakin rumit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara 3 sebab kenapa kita perlu uruskan pusaka si mati dengan segera. Dan kita jangan lupa, sebenarnya kita telah pun dijelaskan bahawa ada 3 perkara yang kita perlu segerakan apabila berlaku kematian ke atas seseorang umat Islam. Iaitu yang pertama, kebumikan jenazah. Kita khawatir berlaku fitnah kepada si mati. Yang kedua, bayarkan hutang si mati. Kerana apa? Kita takut-takut rohnya tergantung. Dan yang ketiga, uruskan pusaka si mati. Kenapa nak uruskan pusaka si mati dengan segera? Antara 3 sebab yang saya telah jelaskan tadi, iaitu yang pertama, kita tak nak melibatkan kos yang tinggi dalam menguruskan pusaka si mati. Yang kedua, kita nak elakkan waris-waris daripada termakan hak orang lain atau terduduk di atas hak orang lain. Dan yang ketiga, kita tak nak berlakunya kematian berlapis dan semakin ramai bilangan waris yang akan terlibat dalam proses pengurusan pusaka. Jadi, kita harap semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan bahawa perkongsian ini dapat memberi manfaat, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada mereka di luar sana supaya lebih ramai lagi umat Islam kita yang mendapat ilmu tentang perancangan harta dan pengurusan pusaka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita akan sentiasa dapat berjumpa dan berkongsi ilmu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.